Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita dimulakan dengan gabungan Parti Sarawak GPS mahu kerajaan persekutuan yang stabil dalam membangunkan negara mencapai status maju. Pengurusinya Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Upeng berkata, Malaysia adalah negara persekutuan di mana kuasa diletakkan di bawah kerajaan persekutuan serta perkongsian kuasa dalam perkara tertentu. Justeru katanya adalah penting bagi kerajaan persekutuan untuk mentadbir negara dengan memandangkan kepentingan Sarawak di bawah konsep persekutuan. We have our right. They have their right. We have shared the right. But GPS will protect our right. Kita telah berjuang melalui MP kita yang telah dapat kejayaan di mana MA63 adalah sebahagian daripada perlembagaan Malaysia hari ini. IGC telah dikirafkan. Ini adalah pejuang ahli parlimen kita yang lalu. Kita tidak stop. Kita tidak berhenti. Pihak AYU 15 kita hantarkan suara yang besar di parlimen supaya ahli kita boleh bersuara untuk kepentingan negeri kita. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran Jentera Pemuda GPS di Stadium Tertutup Kuching pada Sabtu. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, GPS juga akan meneruskan visi 2030 mereka untuk memberi manfaat kepada generasi masa kini dan akan datang. Premier Sarawak itu turut menyeru golongan muda yang bakal menyambung legasi kepimpinan Sarawak untuk terus membangunkan Malaysia dengan menjadikan Sarawak sebagai jantung kepada pembangunan. Kalau Sarawak menjadi jantungnya, kita bukan arrogant, but we have the strength. We share our strength. Not only the future of Sarawakian, but the whole of Malaysia. Dan kita mempunyai kualiti kepimpinan dari Sarawak. We have that quality. Berita seterusnya, Bank Pembangunan Sarawak DBOS akan terus memberi tumpuan kepada mandat semasanya untuk menyediakan pembiayaan kepada projek strategik dalam tempoh 5 tahun akan datang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Upeng berkata, beliau percaya bahawa pada masa itu Sarawak akan mencapai tahap pembangunan infrastruktur dan kemakmuran ekonomi yang tinggi. DBOS has thus far facilitated and provided the state with the fiscal flexibility in strategizing its development program, whereby alternative sources of funding will ensure funds are readily available to keep the development momentum, continuing without the uncertainties of scrambling to source funding from internally or from the federal government, nor be dependent on the public market. The funding support by the DBOS has accelerated the implementation of various key public infrastructure projects, particularly that can uplift and open up semi-remote and remote rural areas that are still in dire need of road connectivity, accessibility, water, and electricity supply. Beliau berkata demikian dalam majlis ulang tahun DBOS ke-5 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Sabtu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah sejak beroperasi, jumlah kemudahan kredit yang telah diluluskan untuk projek strategik negeri berjumlah lebih 15 bilion ringgit meliputi projek di seluruh Sarawak dan merangkumi beberapa sektor utama yang diberi mandat. Jelasnya ia telah membawa impak yang besar dalam kemajuan ekonomi Sarawak, terutamanya kepada masyarakat luar bandar di negeri ini.
Dalam pada itu, beliau turut menyokong inisiatif perancangan masa depan di BOS untuk menjalankan perniagaan dan aktiviti perbankan patuh syariah dan pembiayaan hijau untuk keutamaan pembangunan mampan serta mengenal pasti peluang untuk sindikat pinjaman. Beralih berita di Lawas, rakyat diingatkan agar tidak terpedaya dengan taktik politik menakut-nakutkan yang akan digunakan pembangkang untuk meraih sokongan pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Menurut Timbalan Primis Sarawak, Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan, helah pembangkang dengan memburukkan kerajaan kononnya akan merampas tanah hak adat Bumi Putera NCR adalah taktik politik of fears yang seiring digunakan semasa musim pilihan raya untuk mendapatkan sokongan politik. Tegasnya, kerajaan Sarawak tidak sesekali berbuat seperti apa yang didakwa oleh pembangkang, sebaliknya akan memastikan setiap peraturan perundangan dipatuhi jika ia dilaksanakan. Saya bagi contoh soal tanah adat. Ya, semasa election. Belum lama, macam-macam. Dikatakanlah bahawa seluruh kawasan tanah di Batang Terusan ini akan dirampas oleh seluruh kawasan di Batang Terusan ini akan diisytiharkan sebagai protected forest. Ya, kalaupun ada perancangan untuk kita nak menjadikan kawasan itu sebagai protected forest. Ya, untuk mengekalkan hutan. Bukan tujuan untuk apa-apa. Kita tidak akan buat sebarangan. Katanya lagi, rakyat harus berhati-hati dengan helah pembangkang yang menggunakan isu perkauman untuk meraih sokongan politik semasa musim pilihan raya kerana ia akan memecah belahkan perpaduan masyarakat. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program Pemung Peruyut dan Petuuh di Dewan Kampung Long Tuan Terusan Lawas pada Sabtu. Sementara itu, beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak juga mahu rakyat khususnya di Lawas memberikan sokongan padu dan kemenangan besar kepada gabungan Parti Sarawak GPS pada PRU15 nanti. Katanya mandat yang besar kepada GPS akan membolehkan suara Sarawak lebih kuat dalam memperjuangkan hak dan kepentingan negeri ini di peringkat persekutuan. Kita mahu kemenangan yang besar untuk Sarawak ini. Bukan saja Lawas, tapi untuk seluruh Sarawak ini. Kita mahu kemenangan yang besar. Kalau boleh kita menang semua, lain bagus. Ya? Tidak mustahil kalau kita sama-sama. Supaya suara kita di Parlimen akan bertambah kuat. Untuk kita memperjuangkan hak dan kepentingan negeri kita. Seperti apa yang termaktub dalam MA63, IGC Report. Dan kita mahu mempertahankan hak rakyat Sarawak itu. Sementara itu, Dato' Amar Wang Tengah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari berkata banyak lagi perancangan pembangunan akan dibawa ke kawasan terusan seperti infrastruktur asas, pendidikan, kesihatan, anjung usahawan dan banyak lagi. Dan kita pun sudah ada perancangan untuk membangun kawasan kita. Banyak perancangan. Perancangan dari segi melengkapkan kemudahan infrastruktur, melengkapkan kemudahan infrastruktur pendidikan, kesihatan dan kemudahan-kemudahan asas, membangunkan macam mana jadi pusat anjung usahawan kita, that become a many growth center untuk kawasan-kawasan kita dan bagi kemudahan-kemudahan yang lain, ya. Dan dapat kita meningkatkan lagi program-program ekonomi macam-macam untuk mengangkat orang-orang kampung ke tadi.
Terdahulu, Datuk Henry dalam ucapannya menyeru rakyat di kawasan Terusan untuk tidak tersilap pilih pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 nanti. Katanya pilihan yang salah hanya akan merugikan rakyat di kawasan itu sendiri dari menikmati pembangunan yang telah dirancang kerajaan. Jadi dalam pilihan raya akan datang ini, saya bukan kempen tapi penting. Saya ingin menyedarkan rakyat kita. Ya, jangan tersalah dan silap. Kalau tersalah dan silap, siapa yang rugi? Kalau kita pergi buat bisnes di market lawas, wanita-wanita kita, tujuannya untuk membuat making profit, keuntungan, bukan untuk rugi, turun ke lawas. Siapa yang buat bisnes mau rugi? Semua yang buat bisnes mau keuntungan. Dalam apa bidang pun, baik pendidikan, mulai dari kecil, tadi kita dengan pihak kemas ini, dari kecil sehingga peringkat tinggi. Ya, kalau berjaya itu untung dengan bantuan kerjaan. Berucap lanjut, beliau amat berterima kasih kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS kerana menganjurkan program tersebut di kawasan Terusan. Katanya melalui program tersebut, masyarakat di Terusan dapat didedahkan dengan pelbagai informasi berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan Kerajaan Sarawak. Sementara itu, pemangku pengarah UKAS Samuel Simon dalam ucapan aluannya berkata, program itu diadakan bertujuan untuk merapatkan hubungan antara penduduk di kampung itu bersama agensi-agensi Kerajaan Sarawak. Tujuan program ini seperti kita sudah maklum adalah untuk kita berkenalan sama diri ataupun kata orang Sarawak, kita ini berambih iaitu get together ya. Kita berambih, berjumpa, makan bersama. Sebab itu beginilah susunannya pada petang ini. Kita sama-sama makan dengan tetamu hormat kita. Style dia meja panjang macam inilah. Kadang-kadang ada meja bulat, tetapi pada petang ini kita menganjurkannya secara meja panjang dan ramai juga hadiran yang dapat datang bersama kita. Pelbagai aktiviti telah dianjurkan UKAS bagi memeriahkan program pemung, peruyut dan petuuh, antaranya Zumba, Sukaneka dan pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Selain itu, UKAS juga turut mengadakan pameran perkhidmatan disediakan unit berkenaan, manakala Jabatan Kesihatan pula menyediakan perkhidmatan saringan kesihatan. Program pemung, peruyut dan petuuh yang membawa maksud berkumpul, eratkan kerjasama dan menjaga satu sama lain dianjurkan menerusi kerjasama UKAS, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kampung Long Tuan dan Pusat Khidmat Bukit Sari. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portalukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum itu, saksikan sedikit paparan mengenai program Sarawakku Sayang, #Menyebarfakta, Salam UKAS. Kebanggaanku selalu amanahku samanya Sarawakku. Rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu menuju maju Sarawak maju.